Kelantan Darul Naim atau lebih dikenali dengan nama negeri Cik Siti Wan Kembang terletak di utara semenanjung Malaysia. Dengan keluasan 14,922 km persegi, sebahagian besar penduduknya adalah orang Melayu. Bersempadan dengan negara Gajah Putih, Thailand, ia menyimpan banyak keistimewaan yang unik. Kesultanan Melayu Kelantan terkenal dengan kebijaksanaan menerajui tahta kerajaan dan mengekalkan kemakmuran. Empayar Cina pernah menjadi rakan dagang terbesarnya. Menurut sejarawan Cina Shen Yao dari dinasti Tang 618 hingga 907 Masihi, mengenali Kelantan dengan nama Holotan atau Kolotan. Pengarang Research on Ptolemy's Geography of Eastern Asia menyatakan, Kelantan adalah gabungan perkataan kolam yang bermaksud tanah dengan autam yang bermaksud sempadan. Gabungan perkataan ini menjadi Kolantam yang akhirnya menjadi Kelantan. Pertama sekali, negeri Kelantan ini salah satu negeri yang tertua di Semenanjung Tanah Melayu. Mengikut kajian ahli arkeologi, hasil daripada penggalian mereka di Ulu Kelantan, di Gua Cha terutamanya, terbuktilah bahawa bumi Kelantan ini pernah didiami oleh manusia sejak dari beribu-ribu tahun dahulu. Jadi telah didiami, dan perkembangan itu beberapa abad kemudian maka tentulah timbul perkampungan dan terdapatlah negeri-negeri kota ataupun port city dalam bahasa Inggeris, negeri kota yang namanya sebagaimana yang disebut oleh Ptolemy, iaitu Kolipolis, Tara dan beberapa buah lagi nama kota, akhirnya tumbuh menjadi negeri. Selain daripada itu, sejarah awal Kelantan ini kita dapati kebanyakan daripada sejarah luar, sejarah Cina terutamanya. Tersebut dalam sejarah Cina di abad yang ke-3 begitu, telah terdapat sebuah negeri bernama Tantan. Ada ahli sejarah mengatakan Ketantan ini ialah Kelantan. Kemudian Holotan, Kolotan. Mengikut seorang pengembara Cina bernama Chow Jukua, pada tahun 1225 Masihi, dikatakan Kelantan merupakan sebahagian pada kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera Selatan. Dan di dalam sebuah syair Jawa kuno yang bernama Negara Kertagama karangan para Panca pada tahun 1365 Masihi, disebut di dalamnya bahawa negeri Kelantan tersebut dalam Negara Kertagama disebut Kelantan, K-L-A-N-T-E-N. Tadi Cilantan, sekarang Kelantan adalah sebahagian pada kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Kelantan seperti juga dengan negeri Kedah, Perlis dan Terengganu pernah menjadi negeri jajahan Siam. Pada kurun ke-18, putera Raja Kelantan Long Yunus berjaya menguasai tahta kerajaan dan membentuk Kesultanan Melayu Kelantan yang kekal hingga kini. Tahun 1777, Raja Long Yunus memindahkan ibu kotanya dari kota Kubang Labu ke kota Galuh. Setelah kemangkatan Long Yunus, Kelantan diserang Terengganu pada tahun 1795 dan tahun 1800. Dengan bantuan Patani, Terengganu berjaya menewaskan Kelantan. Tahun 1801, putera Raja Long Yunus iaitu Long Muhammad melancarkan serangan balas dari Ulu Kelantan
dan berjaya membebaskan Kelantan dari tawanan Terengganu. Long Muhammad mengisytiharkan dirinya Sultan Muhammad selepas peperangan ini tamat. Kelantan menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam bagi mengelakkan serangan luar dan menjaga kemerdekaan. Kelantan menghantar bunga emas ke Siam pada tahun 1812 sebagai tanda persahabatan, manakala Siam membalas dengan memberi hadiah yang berharga. Penghantaran bunga emas ini dibuat setiap 3 tahun sekali. Hasil hubungan ini, Terengganu tidak lagi menunjukkan permusuhan terhadap Kelantan. Sesetengah sejarawan percaya bahawa kerajaan Sriwijaya pertama, Sriwijaya Mala, telah wujud di Kelantan dan berkembang ke tanah Melayu dan Sumatera kira-kira pada akhir abad ke-7. Seri Maharaja Jayanagar telah membangunkan sebuah ibu kota di Palembang, Sriwijaya kedua. Kelantan diserahkan kepada puteranya Seri Maharaja Diraja. Kemudian kedua-dua kerajaan ini disatukan oleh Sanjaya Jayashinha, cucu Jayanagar, dalam satu empayar yang disebut Sanfouce oleh orang-orang Cina. Tanah Seri Indah Sekebun Bunga, iaitu pada abad ke-8 Masihi. Kelantan dikunjungi para pedagang dari dalam dan luar negeri, antaranya dari Kepulauan Melayu, Siam, Kemboja, Champa, Cina, India, Parsi dan Arab. Jumpaan Wang Dina di kawasan kota Kubang Labu menjadi bukti kukuh menunjukkan Kelantan sebuah negeri yang berkuasa dan menjadi pusat perdagangan terulung pada waktu itu. Pada dina itu tertera perkataan dan angka Arab Al-Julus Kelantan 577 dan di sebelahnya Al-Mutawakkil bertarikh 577 tahun Hijriah yang bersamaan dengan tahun 1181 Masihi. Anchor&Sea pernah mencatatkan Kelantan terletak di laluan perdagangan antara timur dengan barat. Kuala Sungai Kelantan menjadi tempat persinggahan terkenal di kalangan peniaga sebelum ke Teluk Siam, Kemboja dan Cina. Pada abad ke-14, Ibnu Battuta, seorang pengembara Arab, singgah di suatu tempat yang bernama Kilu Krai, Kuala Kerai di Ulu Kelantan sekarang, dan bertemu dengan seorang raja perempuan yang bernama Urduja. Penulis Cina Chao Jiuhua menyebut negeri Cilantan pada tahun 1225 di bawah takluk kerajaan Sriwijaya. Syair Jawa kuno Nagara Kertagama karangan Prapanca pada tahun 1365 menyatakan Kelantan adalah sebahagian daripada Empayar Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Dan pada suatu ketika sekitar kurun yang ke-6 iaitu 500 Masehi sudah wujud satu kerajaan yang dinamakan Sriwijaya Mala. Ahli sejarah seperti Muens dari Belanda memberikan pendapat bahawa Sriwijaya Mala ataupun kerajaan Sriwijaya ini yang kita ketahui kemudiannya tersebar meluas seluruh Nusantara bermula di Kelantan. Bahkan setengah ahli sejarah mengatakan kerajaan Sriwijaya ini bertempat ataupun berkotanya di Kuala Kerai. Dan kalau kita tinjau, tak kala Ibnu Battuta, seorang pengembara dari Asia Barat, Asia dari tanah Arab, yang mengembara dari India ke Tiongkok, ke negara China, telah singgah di Kilu Kerai. Beliau merujuk kepada Kuala Kerai. Dan beliau menyatakan bahawa di Kilu Kerai ini rakyatnya sudah beragama Islam dan rajanya pun seorang wanita beragama Islam yang dinamakan Urduja. Urduja ini dalam sebutan orang-orang Kelantan ialah Durga. Dan setengah ahli sejarah seperti Abdullah Nakula gemar menyebutnya sebagai Dewi Durga. Sejarah Melayu menjelaskan semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Melaka, Kelantan telah ditakluki dan 3 orang puteri Sultan Mansur Shah pada tahun 1467 hingga 1521 dibawa ke Melaka. Seorang puteri bernama Onang Kening
telah diperisterikan oleh Sultan Mahmud Shah. Hasil perkongsian hidup baginda lahirlah Raja Muzaffar yang menjadi Sultan Perak yang pertama. Itulah kerajaan Kelantan purba. Seterusnya, Kelantan telah ditakluk oleh Melaka. Ini peristiwa penting. Setelah waktu zaman Sultan Mansur memerintah negeri Kelantan dan zaman Sultan Mahmud memerintah Melaka, negeri Kelantan menjadi makmur, berkembang maju, ya, sehinggalah Sultan Mahmud telah memutuskan bendara Paduka Raja untuk menyerang Kelantan. Dan peristiwa itu dijangkakan sekitar tahun 1502. Dan Kelantan telah tertakluk kepada Melaka. Puteri Sultan Kelantan, Lobak, Gombak dan juga Onang Kening telah dibawa ke Melaka. Dan Onang Kening akhirnya telah berkahwin dengan Sultan Mahmud dan berputerakan Raja Muzaffar. Dan Raja Muzaffar ini sebagaimana yang kita percayai merupakan pengasas kerajaan Diraja Perak. Apabila Sultan Mansur Shah mangkat pada tahun 1526 Masihi, putera baginda iaitu Raja Gombak ditabal menjadi raja dengan gelaran Sultan Gombak. Setelah baginda mangkat, tahta beralih kepada cucunda baginda yang dijadikan anak angkat baginda bernama Raja Ahmad pada 1684 Masihi. Baginda dikurniakan seorang puteri, Cik Wan Kembang. Apabila Sultan Mahmud mangkat pada 1589 Masihi, Cik Wan Kembang baru berusia 4 tahun. Kerana usianya yang muda, Raja Hussein dari Johor telah dilantik sebagai pemangku Raja Kelantan. Setelah baginda mangkat pada 1610 Masihi, Cik Wan Kembang ditabalkan menjadi Raja Kelantan. Baginda bersemayam di Gunung Cintawangsa, kira-kira 40 km ke tenggara Kuala Krai. Pemerintahan Cik Wan Kembang menjadi masyhur dan dikunjungi oleh para pedagang dari dalam dan luar negara, termasuklah dari Arab yang menggelarkannya Paduka Cik Siti. Dikatakan baginda memiliki seekor kijang yang menjadi haiwan peliharaan kesayangannya. Ia merupakan pemberian dari rakyat kepada baginda yang tinggal di Gunung Ayam. Gambar kijang ini telah diterapkan di atas wang emas dan kemudiannya diabadikan pula sebagai sebahagian daripada lambang kebesaran negeri Kelantan yang kekal hingga ke hari ini. Cik Siti Wan Kembang seorang raja sakral, raja yang dianggap sakti dan keramat. Baginda seumur hidupnya tidak pernah berkahwin dan sentiasa berada di dalam keadaan mendekati diri kepada hal-hal kerohanian, dan itulah sebabnya baginda dianggap sakral oleh rakyat baginda. Baginda lebih suka, selain daripada urusan negeri, baginda lebih suka menyendiri di Gunung Cintawangsa. Kegemaran baginda ialah memelihara seekor kijang, ya, sebagai peliharaan kegemaran baginda. Baginda ialah anak Raja Hussein dari Kelantan itu, tetapi tak kala ayahanda baginda mangkat, baginda masih terlalu muda dan takhta diberikan kepada seorang anak raja, keturunan raja juga, yang berasal dari hujung Madini ataupun Johor hari ini. Seterusnya, baginda telah mengambil salah seorang puteri kepada Raja Luyur, iaitu Raja Jembal yang bernama Saadong, ya, dan dipelihara sebagai anak angkat. Dan cerita mengatakan puteri Saadong ini berwajah ayu, jelita dan sangat menawan. Semasa pemerintahan Cik Siti Wan Kembang di Gunung Cintawangsa,
di bahagian timur laut negeri Kelantan telah wujud sebuah lagi kerajaan yang berpusat di Jembal di bawah pemerintahan Raja Sakti 1638 Masihi. Apabila baginda mangkat, putera baginda bernama Raja Loyor ditabalkan menjadi raja pada tahun 1649 Masihi. Baginda mempunyai sepasang cahaya mata iaitu Raja Sakti dan Puteri Sakdong. Hubungan baik yang terjalin antara kerajaan Cik Siti Wan Kembang dengan kerajaan Loyor di Jembal dapat dilihat apabila Puteri Sakdong, anak Raja Loyor, diambil sebagai anak angkat oleh Cik Siti Wan Kembang. Puteri Sakdong mewarisi harta peninggalannya kerana baginda tidak berkahwin dan mempunyai zuriat keturunan. Perihal kecantikan yang dimiliki Puteri Sakdong telah menarik minat Maharaja Siam untuk memperisterikan baginda. Namun hasrat tersebut ditolak. Kemudiannya Puteri Sakdong berkahwin dengan sepupunya Raja Abdullah iaitu putera Raja Bahar Bendahara untuk menyelamatkan pertalian diraja. Raja Abdullah telah dimahkotakan di Kota Tegayung, tanah serendah sekebun bunga, dan kemudiannya berpindah ke Kota Jelasin di Kota Mahligai. Puteri Sakdong telah diculik oleh Maharaja Siam dan dilarikan ke Siam. Sekembalinya baginda ke Kelantan, telah berlaku pergaduhan antara baginda dan Raja Abdullah. Akibatnya, Raja Abdullah terkorban kerana terkena tikaman cucuk sanggul Puteri Sakdong akibat berkahwin lain. Selepas kemangkatan Raja Abdullah, Puteri Sakdong melantik Raja Abdul Rahim yang merupakan saudara Raja Abdullah sebagai raja di Kota Mahligai pada tahun 1671 Masihi dan dikahwinkan dengan anak penghulu Ngah Jembal. Puteri Sakdong menjadi raja di Bukit Mara dan sejak itu kisahnya tidak dapat dikesan lagi. Raja Ligor telah mengarahkan panglimanya, memerintahkan panglimanya untuk mengambil Puteri Sakdong untuk dijadikan isteri. Walaupun ditolak, tetapi pihak Raja Ligor tidak berputus asa dan diperintah panglimanya lagi untuk mengambil walaupun dengan jalan kekerasan. Untuk mengelak sebarang kejadian buruk yang mungkin berlaku, Cik Siti Wan Kembang telah mengahwinkan Puteri Sakdong ini dengan sepupu puteri tersebut, iaitu Raja Abdullah, anak kepada Raja Kahar. Apabila berkahwin, mereka beranggapan masalah Puteri Sakdong dapat diselesaikan dengan pihak Raja Siam. Tetapi telahan dan jangkaan itu meleset. Sebaliknya, Raja Siam telah memerintahkan supaya Kota Jelasin, Kota Mahligai, tempat bersemayamnya kedua raja dan permaisuri ini diserang. Dalam serangan tersebut, oleh kerana bilangan tentera Siam yang lebih ramai jumlahnya, maka keadaan telah memihak kepada Siam. Dan akhirnya Puteri Sakdong telah secara sukarela menyerahkan dirinya kepada Panglima Siam untuk dibawa menghadap Raja Siam. Raja Rahim pula mangkat ditikam oleh rakyatnya di tepi Tasik Lelayang Mandi kerana memerintah dengan zalim. Dengan itu, terputuslah sejarah Kerajaan Mahligai. Kerajaan Jembal pula wujud kembali di bawah pemerintahan Raja Omar yang bergelar Sultan Omar pada tahun 1675 Masihi. Sultan Omar adalah adinda kepada Raja Loyor yang sebelum itu memakai gelaran Temenggung. Apabila Sultan Omar mangkat pada 1721 Masihi, Long Sulaiman dilantik menjadi raja atas kehendak putera sulung baginda iaitu Raja Kecil Sulong. Long Bahar yang adalah putera Raja Patani yang bergelar Datuk Pengkalan Tua berhijrah bersama ayahandanya ke Kelantan. Setelah berkahwin dengan Raja Pah, puteri Sultan Omar, baginda dilantik menjadi raja yang memerintah di Sening dekat Jembal. Apabila Long Bahar mangkat pada 1733 Masihi, maka putera baginda Long Sulaiman ditabalkan menjadi raja dan terus bersemayam di Kota Kubang Labu.
Long Sulaiman mempunyai seorang putera bernama Long Yunus dan dua orang puteri iaitu Tuan Dewi dan Tuan Kembang yang berkahwin dengan Long Deraman, putera Tuan Senik Geting yang memerintah di Legih. Pada 1576 Masihi, telah berlaku serangan untuk merebut tahta yang akhirnya telah membawa kepada kemangkatan Long Sulaiman. Berikutnya, Long Pendak, sepupu baginda, dilantik menjadi Raja Kubang Labu dan adiknya pula Long Muhammad dilantik menjadi Raja Muda. Pada tahun 1785 Masihi, Long Pendak dibunuh oleh Long Deraman demi membalas dendam terhadap perbuatan Long Pendak yang membunuh isterinya Tengku Tengah, iaitu adik kepada Long Deraman. Selepas itu, Long Muhammad dilantik menjadi Sultan di kota Kubang Labu. Semasa pemerintahan Long Muhammad telah tercetus peperangan antara pihak baginda dengan Long Yunus, putera Long Sulaiman yang dibantu oleh Long Ghaffar, putera Raja Reman di Ulu Perak. Dalam peperangan pada 1762 Masihi, Long Muhammad dan Long Deraman telah tumpas dan kerajaan Kubang Labu dikuasai oleh Long Yunus. Bagi mengenang jasa Long Ghaffar yang membantunya dalam peperangan itu, Long Yunus melantik beliau menjadi Perdana Menteri, memerintah dari kawasan Jeram sampai ke Sungai Pasir Tumbuh. Pada masa ini, negeri Kelantan mencapai kemajuan dan zaman ini dikenali dengan zaman kegemilangan. Perkembangan agama Islam berlaku dengan pesatnya pada zaman itu. Antara tinggalan yang masih boleh kita lihat hingga ke hari ini ialah Masjid Kampung Laut dan Kota Kubang Labu. British mula bertapak dan menguasai pemerintahan negeri Kelantan semasa pemerintahan Sultan Muhammad keempat 1899 hingga 1920. Ekonomi Kelantan berasaskan pertanian padi, getah dan tembakau. Kegiatan menangkap ikan di pesisiran pantai turut menjadi aktiviti ekonomi yang penting. Selain itu, kegiatan hasil hutan seperti pembalakan masih diteruskan tetapi terkawal. Sektor pelancongan juga turut menyumbang ke arah kepesatan ekonomi negeri Kelantan.